Okay, setelah kita dah belajar berkenaan dengan penyesaran halogen dan juga penyesaran logam, cikgu rasa tak ada masalah dalam bab penyesaran logam dan penyesaran halogen. Okay, ada masalah? Ada masalah ke tidak dengan latihan yang cikgu bagi? Tak ada Senyap seumur. So, seperti yang cikgu bagi tahu hari tu, untuk kita belajar tajuk ni, cikgu nak awak ada dekat depan awak benda ni Itu kita panggil siri keupayaan elektrod piawai. Okay, siri keupayaan elektrod piawai. Hak ni memang kena ada lah. Tak perlu ingat. Okay, cuma kita kena tahu sahaja. Okay. Sebelum kita pergi ke lebih lanjut, kita masuk dulu apa yang dikatakan dengan elektrod piawai. Elektrod piawai. Okay. Elektrod piawai ni, kalau awak refer kepada buku teks, elektrod piawai ni adalah elektrod hidrogen. Elektrod hidrogen. Ni. Dikatakan elektrod piawai. Okay. Hidrogen ni ada dua kondisi. Sama ada hidrogen H+ ni, dia terima elektron, membentuk H2. Okay. Ataupun dia boleh dalam situasi H2, iaitu H2, okay, akan terima elektron, membentuk H+. Okay. Dua keadaan di sini sama ada H2 yang akan terima elektron ataupun H+ yang akan terima elektron. Okey, boleh Jadi maknanya elektrod piawai ini adalah elektrod hidrogen. Okey, dengan hidrogen dengan elektrod platinum. Okey, ini kita panggil elektrod piawai. Di mana elektrod piawai iaitu hidrogen yang awak tahu kat sini, inod kita panggil inod, okey. Inod untuk hidrogen adalah kosong. Inod untuk hidrogen adalah kosong. Okey. Dan inod untuk logam yang berada di atas hidrogen negatif belaka. Yang di bawah hidrogen positif belaka. So sekarang ni kita nak tahu apa makna positif, apa makna negatif. Okey, apa makna positif, apa makna negatif, okey. Negatif ini kalau kita tengok, ke atas dia kata agent, sebagai agent penurunan. Agent penurunan meningkat. Maknanya yang di atas itu lebih senang untuk melepaskan elektron. Kenapa yang awak belajar kan? Belajar apa dia? Kalau dikata agent penurunan, maka bahan tersebut, bahan mengalami proses pengoksidaan. Maknanya atom itu melepaskan elektron. Kalau turun ke bawah agent penurunan, maka bahan yang di bawah ini, dia lebih senang untuk mengalami proses penurunan. Apa makna proses penurunan? Maknanya bahan ini kalau kita kata ejen pengoksidaan meningkat, maka turun ni dia lebih senang untuk terima elektron. Turun ke bawah ni. Maknanya kalau positif ni dia lebih senang untuk terima. Ke atas ini, ke atas ejen penurunan meningkat. Maknanya penurunan ini bahan tersebut mengalami proses pengoksidaan. Dari aspek elektron, pengoksidaan ini adalah kita kata lebih senang untuk lepas elektron. Lepas elektron. Maka apa yang kita boleh simpulkan kat sini iaitu kalau inod positif, maknanya ia lebih senang terima elektron ataupun ia adalah ejen pengoksidaan yang lebih kuat.
Kalau tanda negatif, maknanya ia adalah ejen penurunan yang kuat. Okey, ataupun bila ia ejen penurunan yang kuat, maka bahan yang tanda negatif ini dia lebih cenderung untuk mengalami proses pengoksidaan, ataupun kalau dia atom, dia lebih senang untuk lepas elektron. Okey, boleh Okey, so selesai. Kalau tak faham royak So kita pun tengok di sini. E0 kat sini kita tahu adalah sama dengan kosong. Okey, ini E0, okey, E0 untuk H plus ni, H plus, okey, plus elektron membentuk H2, okey. E0 kat sini adalah sama dengan kosong. Okey, cuba kita tengok kat sini, okey. E0 kat sini adalah sama dengan kosong. Manakala E0 bagi zinc, kan? Zinc kalau kita tulis persamaan ion dia Zn2+, okey, plus 2 elektron membentuk Zn. Okey, di mana E0-nya adalah sama dengan tolak 0.76 V. Okey, cuba tengok zinc. Kalau ada kat depan senang. Tengok zinc, Zn, okey, di mana di Zn adalah tolak 0.76. Okey. Apa makna tolak? Maknanya dia lebih cenderung ataupun ia boleh bertindak sebagai ejen penurunan yang kuat. Maknanya dia akan lepas elektron. Okey, dia akan lepas elektron. Okey. Bila dia lepas elektron, zin lepas elektron, maka zin menjadi terminal negatif. Manakala hidrogen menjadi terminal positif. Dan kita akan nampak E0 negatif maknanya elektron daripada zinc masuk kepada hidrogen. Mari sini. Okey. Jadi hidrogen ni siapa yang terima elektron? H plus terima elektron. Okey, membentuk H2. Membentuk H2. Okey, boleh Okey. So, kita tengok seterusnya. Okey, kita tengok seterusnya. Okey, yang ni silap Dia sama ada dua Sama ada dua ataupun dia terbalik daripada persamaan ini iaitu H2, okey. 2H plus tambah 2 elektron. Dia ada dua lah, sama ada H plus dengan H2. Okey, kita tengok situasi yang kedua. Okay, situasi yang kedua, katakanlah di sini cikgu kata, okey, larutan ini katakanlah cikgu ambil di sini elektrod kuprum. Okey, larutan ini mengandungi ion kuprum Cu2+. Okey, boleh Cu2+. Okey. Ni kita ada hidrogen, maka kita pun tengoklah. Okey, kita tengok E0. Okey, sekarang kita tengok E0. Okay, budak pelajar tingkat 5 2020 tak belajar ni benda baru bagi awak. Okey, E0 untuk hidrogen kita tahu adalah sama dengan kosong. Okey, untuk kuprum, cuba tengok untuk kuprum Cu2+ ni nampak positif 0.34. Positif 0.34. Okey, kita pun tengok kat sini. Okey. Positif Cu2+ ni kita ambil persamaan dia plus 2 elektron. Okey. Cu, maka E0-nya adalah sama dengan K positif 0.34. Manakala hidrogen ni, okey, H+, okey, kat sini. Okey, H+ ni dia tidak H+, okey, H+, okey, terima elektron. Okey, H2 kat sini, balance third wall, maka E0 kat sini adalah sama dengan 0.00. Okay, 0.00. Okay. Apa yang kita tahu kat sini, cuba tengok kat sini. Okay. Jadi, kita pun tengok Cu dengan apa tu, dengan hidrogen. Siapa duduk bawah? Okay, Cu duduk bawah. Jadi, turun ke bawah, kat sini dia kata, okay, bertindak sebagai ejen pengoksidaan yang meningkat. Maknanya, dia lebih senang untuk terima. Okay, dia tak nak lepas, dia lebih senang untuk terima. Okay.
Manakala ke atas pula ejen penurunan yang meningkat, maknanya hidrogen dengan kuprum tu, hidrogen adalah ejen penurunan. Okey, maka apa yang berlaku, dia senang untuk lepas elektron. Maka elektron itu adalah daripada hidrogen. Daripada hidrogen. Jadi apa yang kita tahu kat sini, bila hidrogen daripada apa tu, elektron daripada hidrogen, maka persamaan kat sini adalah, kan tadi cikgu kata persamaan dekat elektrod piawai ni ada dua, sama ada yang ni ataupun satu lagi kat sini dia bukan yang ni lah. Maka dia akan jadi H2, okey, membentuk H plus plus 2 elektron. Okey. Jadi bila H plus ni lepas elektron, maka kat sini akan jadi terminal negatif. Cakap lain tu lain. Terminal negatif, manakala kuprum akan jadi terminal positif. Maka bacaan voltmeter kat sini akan menunjukkan positif 0.34. Okey, positif 0.34 menunjukkan bahawasanya okey, kuprum ini mengalami proses penurunan. Okey, mengalami proses penurunan dan ia sebagai ejen pengoksidaan. Okey, cikgu ambil satu lagi contoh. Kata contoh kat sini. Contoh kat sini, katakanlah cikgu ambil elektrod ni adalah elektrod magnesium. Manakala larutan mengandungi ion Mg2+. Okay, Mg2+. Maka kita pun tengoklah. Okey, kita buat dulu persamaan setengah Mg2+ plus 2E membentuk Mg. Okey. Kemudian kita tengok inuk. Inuk dia sama berapa? Satu lagi, okey, H plus, K plus elektron membentuk H2. Balance. Tak dua, kan? Okey, tak dua. Okey. Jadi di sini kita tengok inuk. Tengok inuk satu-satu. Tengok inuk untuk Mg dulu. Inuk untuk Mg adalah tolak 2.38. Okey, tolak 2.38. Okey. Mg inuknya adalah tolak 2.38. Hak ni inuknya adalah sama dengan 0.00. Kita tahu kan, kalau negatif ini maknanya ia lebih cenderung untuk menjadi ejen penurunan. Cuba tengok kat sini, okey. Atas ni ejen penurunan, okey. Maka Mg atas H, maka Mg mengalami ataupun bertindak sebagai ejen penurunan. Okey. Ejen penurunan ini adalah bahan yang melepaskan elektron. Maka siapa yang lepas, dia boleh apa tu persamaan boleh ke sini, boleh ke sini. Sebab dia tindak balas berbalik macam ni. So apa yang berlaku kat sini, Mg yang akan lepaskan elektron. So Mg yang akan jadi Mg2+ plus 2E. Maka Mg jadi terminal negatif, hidrogen jadi terminal positif. Maka elektron mengalir daripada elektrod Mg masuk ke elektrod hidrogen sampai sini. Bila sampai sini, siapa nak ke elektron? Yang nak ke elektron adalah ion H+. Maka sini apa yang berlaku? 2H+, okey, plus 2E membentuk H2. Dan kalau kita tengok, okey, dia punya voltan dia adalah sama dengan tolak 2.38. Okey, 2.38 ni adalah menunjukkan bahawasanya magnesium ini merupakan ejen penurunan. Okey, ejen penurunan yang kuat. Boleh follow kan ni? Setakat ni boleh ikut? Boleh cikgu. Boleh. Okey. So, satu lagi contoh sebab cikgu rasa macam soalan ni itu So, cikgu ambil satu lagi ni. Cikgu ambil, katakanlah cikgu letak sini elektrod Ag. Larutan mengandungi Ag+. Okey, boleh Okey, so kita pun tengoklah. Okay, kita buat half equation. Ag plus E, okey, membentuk Ag. Kemudian kita ada H plus E membentuk H2. Okey, balance tak dua. Okay. Macam mana cikgu buat persamaan setengah ni? Persamaan setengah adalah kita merujuk kepada yang ni. Okey, boleh. Mana Ag, ni Ag. Ni Ag. Okey.
Okey, mana AG? Ni AG. Mana hidrogen dan hidrogen. Kita tengok AG. Okey, berapa dia punya inuk dia? Okey, positif 0.80. Positif 0.80. Okey. Jadi kat sini kita pun tengoklah. Okey, kita buat inuk bagi AG adalah 0.80. Teringat cikgu ni. 0. berapa? Betul dah cikgu. 0.80, betul. Okey, 0.80. Manakala inuk bagi hidrogen adalah 0.00. Ni positif positif. Okey. Maknanya kalau positif ini maknanya dia lebih cenderung untuk bertindak sebagai ejen penurunan. Kalau positif ni dia boleh bertindak sebagai ejen pengoksidaan. Kalau negatif penurunan ejen pengoksidaan. Bila ejen pengoksidaan maka ia mengalami tindak balas penurunan. Maknanya Ag plus yang akan terima elektron. Daripada mana elektron? Misi daripada elektrod hidrogen. Boleh. Sini ni misi berlaku tindak balas penurunan. Okey. Macam mana tindak balas penurunan kat sini? Iaitu Ag plus ni akan terima elektron membentuk Ag. Okey. Di sini dekat hidrogen ni mesti ada bahan yang lepas elektron. Siapa lepas? Maka tindak balas berbalik yang ni akan lepas. Kalau H plus dia akan terima. H2 yang akan lepas. Maka persamaan kat sini akan jadi H2. Okey. Membentuk H plus plus elektron. So balance tak dua. Okey, maknanya gas hidrogen ini ataupun molekul hidrogen lepas elektron. Bila lepas dia jadi terminal negatif. Kat sini jadi terminal positif. Maka elektron akan mengalir daripada elektrod hidrogen ke elektrod platinum ni iaitu guna hidrogen sebagai elektrod piawai kepada elektrod argentum. Dan inuk kat sini ataupun kita punya bacaan voltmeter adalah positif 0.80. Okey, cikgu rasa selesai yang tu. Okey. Jadi secara tak langsung kita punya apa yang awak perlu ingat kat sini maknanya kalau nilai itu lebih positif, maka ia akan bertindak sebagai ejen pengoksidaan. Jadi istilah untuk yang kita perlu ingat ada 4 istilah. Iaitu lebih positif, okey, kurang negatif. Okey, lebih negatif, kurang positif. Okey, kita nak guna mana-mana tak apa. Kalau lebih positif, okey, ejen pengoksidaan. Kalau kurang negatif, ejen pengoksidaan. Kalau lebih negatif, ejen penurunan. Kalau kurang positif, ejen penurunan. Okey, boleh ni? Jadi ejen penurunan kat sini kita boleh tengok kalau inuk dia lebih negatif ataupun kurang positif. Ejen pengoksidaan ini bila inuk dia lebih positif ataupun kurang negatif. Okey, itu kita panggil ejen pengoksidaan. Okey. So kita tengok contoh. Okey, contoh. Dia bagi dawai kuprum. Okey, dimasukkan ke dalam larutan argentum nitrat. Ini kita belajar dah dalam tajuk penyesaran halogen. Penyesaran logam kan? Okey. Jadi apa yang kita perlu tahu kat sini, dia tanya adakah tindak balas? Okey, adakah tindak balas akan berlaku? Adakah tindak balas ini akan berlaku? Okey, macam mana kita nak tahu tindak balas tu berlaku ke tidak? Okey. Jadi kat sini bila Cu kita masukkan dalam larutan Ag nitrat, okey, ada ke tak tindak balas? Kita nak tahu ada ke tidak tindak balas? Okey, boleh Ada. Okey, ada ke tidak tindak balas? So, boleh Okey, jadi macam mana kita nak tahu ada ke tidak tindak balas? Maka kita kena rujuk kepada inuk. Kita pun cari inuk. Inuk kuprum Cu2+, okey, plus 2 elektron membentuk Cu. Okey, so kita buat inuk. Okey, cari inuk sama dengan berapa? Okey, kemudian kita ada Ag+, okey, plus elektron. Jadi Ag, kita pun tengok inuk dia sama dengan berapa. Okey, so kita tengok inuk. Untuk Cu dapat berapa? Cu dengan Ag Tengok inuk. Tengok Cu. Cu 0.34, positif 0.34. Ag positif 0.80. Okey, kita tulis dulu. Okey, tulis dulu.
Jadi inot untuk Cu ni, okey, inotnya adalah sama dengan Positif. inot ni. 0.4. Boleh faham ke tu? Boleh cikgu. Bunyi kecek macam nak tanya je. Ni pula sama dengan positif 0.80. Jelas ke tak cikgu cerita ni? Okay. Jelas. Lepas tu, langkah yang kedua, kita buat garis kat tengah. Ini adalah ejen pengoksidaan. Okay. Sini pula adalah ejen penurunan. Okay, boleh? Penurunan. Okay. Maka, apa yang kita perlu buat lagi, kita tahu bahawasanya, okay, kita tengok Cu. Ni Cu. Ag kat sini adalah Ag plus. Maknanya kat sini, Cu ni duduk under ejen penurunan. Ag plus duduk di bawah ejen pengoksidaan. Okay, kalau betul di inot ni, Cu ni sebagai ejen penurunan, manakala Ag plus sebagai ejen pengoksidaan, maka betul lah. Kita pun tengok. Okay, inot ni antara 0.34 dengan 0.80, maknanya inot kuprum ni dia kurang positif. Kalau kita banding dua ni, maknanya inot kuprum ni dia kurang positif. Okay, manakala inot, okay, inot bagi Ag ni dia lebih positif. Lebih positif. Boleh tak? Okey, tengok sini lah. Ni kan. Kalau lebih positif, ejen pengoksidaan. Okey, kalau kurang positif, ejen penurunan. Okey, nampak tak? Lebih positif, ejen pengoksidaan. Kurang positif, ejen penurunan. Okey, so sekarang kita tengok kat sini. Kurang positif, ejen apa? Tadi, kurang positif, ejen apa? Ejen penurunan. Maka sini, ni, okey, Cu ni dia duduk di bawah ejen penurunan. Maka betul lah. Betul lah. Okey, boleh. Kemudian lebih positif ia bertindak sebagai ejen pengoksidaan. Kita pun tengok Ag duduk di under ejen pengoksidaan, maka betul. Okey, bila dia duduk di kedudukan yang betul ataupun rumah dia betul, maka tindak balas boleh berlaku. Okay, tindak balas boleh berlaku. Sebab itu kita tengok dalam buku teks dia kata gana. Okay, dia kata gana, tengok buku teks kan. Dia kata inot kuprum. Okay. Inot kuprum lebih negatif. Ataupun dia kata kurang positif. Dia guna perkataan kurang positif. Mungkin nak kata lebih negatif tu awak tak familiar. So kalau kita tengok 0.34 dan 0.80, 0.34 lebih kecil kan. Jadi kita kata kurang positif berbanding inot argentum. Bila dia kurang positif, okay, maka ia lebih cenderung untuk bertindak sebagai ejen penurunan. So Cu adalah ejen penurunan yang lebih kuat. Okay. Maka bila dia ejen penurunan yang lebih kuat, maka atom kuprum akan cenderung membebaskan elektron untuk membentuk ion kuprum 2. Jadi kuprum mengalami tindak balas pengoksidaan. Okay. Apa makna dia kat sini? Okay, kita tengok tadi. Okay. Dia kata kat sini, okay, dia kata bila Ag ni, Cu ni, dia kurang positif, maka ia bertindak sebagai ejen penurunan yang kuat, maka atom Cu, dia kurang positif, maka ia bertindak sebagai ejen penurunan, maknanya atomnya, okay, atomnya lebih senang untuk melepaskan elektron. Okay. Manakala bila kita kata macam tu, ini bermakna kalau kita nak buat setengah persamaan, maka Cu ni, okay, Cu ni akan menjadi Cu2+. Ni adalah setengah persamaan. Okay, boleh? Okay, manakala Ag plus ni, okay, kita tengok satu lagi. Kita tengok ni pula, okay. Manakala Ag ni dia lebih positif, okay. Bila Ag ni lebih positif daripada inot kuprum, maka Ag plus ini adalah ejen pengoksidaan yang lebih kuat.
Okey, bila dia ejen pengoksidaan yang lebih kuat, maka ia akan mengalami tindak balas penurunan. Jadi penurunan apa dia? Dia akan cenderung untuk menerima elektron, membentuk atom argentum. Dengan kata lain, Ag+ mengalami tindak balas penurunan. Jadi kalau kita balik kepada tadi, jadi apa yang berlaku kat sini? Okey, bila Cu ni lepas elektron, maka Ag+ ini akan terima elektron membentuk Ag. Maka bila kedudukannya sama macam ni, ada satu lepas, ada satu terima, maka tindak balas berlaku. Okey, tindak balas berlaku. Kalau kita buat persamaan kimia, dia akan jadi Cu tambah AgNO3, hasilnya adalah CuNO3 tambah dengan Ag. Okay. Ingat lagi tak kita buat persamaan ion baru ni? Ion baru ni. So kalau kita tengok kat sini kan, okay, ni persamaan kimia, tindak balas berlaku. Sebab itu kalau kita tengok dalam diagram dia nampak dekat sini ada ada benda terbentuk. Maknanya ada enapan terbentuk pada kepingan kupra. Kepingan kupra. Maknanya ada tindak balas. Kalau tak ada tindak balas, maknanya tak ada apa-apa. Kita tak nampak apa-apa. Sekarang kita nampak ada apa-apa, maknanya ada tindak balas. Maknanya ada tindak balas kat sinilah. Okey, jadi kalau kita nak balikkan persamaan kimia, ni kita panggil apa dia? Ni kita panggil persamaan kimia. Okey. Jadi kalau awak refer balik yang kita belajar tajuk garam hari tu, ingat tak kita buat persamaan setengah. Kita pun pecah tak? Kita balance dulu. Cu ada 2, letak 2 sini. So letak 2, sini letak 2. Kita pun pecah, pecah. Okey, sini Cu, okey, kekal Cu. Ag kat sini kan Ag+. NO3 kat sini kan NO3 minus. So 2 kat depan milik Ag, milik NO3. Okey. Kemudian kat sini kita ada CO2+, kemudian kita ada 2 NO3 minus, kat sini kita ada 2 Ag. Boleh? Jadi persamaan setengah kata, kita nak buat persamaan ion, so kita matikan. Okey, nitrat kiri, nitrat kanan, kita mati. So kita ada apa? Ada Cu tambah 2 Ag+. Okey, anak panah menghasilkan sebelah kanan kita ada CO2+ dengan 2 Ag. Ni kita panggil apa? Ni kita panggil persamaan ion. Boleh? Bila daripada persamaan ion, kita pecah. Pecahlah ke mana? Kita pecah Cu jadi CO2+. Jadi hak ni. Ag+ jadi Ag. Okey, maka jadi hak ni. Hak ni kita panggil persamaan setengah ataupun setengah persamaan. Ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya? Kau tak tahu nak tanya apa? Tak ada. Tak ada? Boleh faham ke? Faham. Senyap juga. Boleh. Boleh faham Boleh. Okay. So kita pergi contoh seterusnya. Contoh seterusnya. Dia bagi kat sini, dawai kupra dimasukkan ke dalam larutan magnesium nitrat. Kita nak tengok ada tindak balas ke tidak. Adakah tindak balas berlaku antara kuprum dengan magnesium nitrat? So kalau kita tengok, Cu masuk ke dalam larutan magnesium nitrat. Okay. Ada tak tindak balas? Nak tahu ada tindak balas, kita pun cari inut. Okay, Cu2+, plus 2 elektron, jadi Cu. Okay, cari inut dalam jadual. Okay, kemudian kita ada Mg2+, plus 2E, jadi Mg. Cari inut dalam jadual sama berapa. Okay, so kita tengok dalam jadual. Okay, inut untuk Cu 0.34. Inut untuk magnesium, magnesium tolak 2.38. So, bila kita dapat yang tu, kita pun balik kepada soalan. Okay, balik kepada soalan. Kita pun tulis balik. Inut Cu kita tadi adalah positif 0.34 volt.
Inok magnesium adalah tolak 2.38 volt. Okay, so kita pun tengok nilai ni. Okay, kita pun tengok kat sini. Kita pun letak garis. Sini apa dia cikgu kata tadi, ni adalah rumah ejen pengoksidaan. Letak rumah dia dulu. Ni adalah rumah untuk ejen penurunan. Okay, boleh? Okay, lepas tu kita nak tengok CU ni betul ke dia kena duduk dekat rumah ejen penurunan. Maka kita pun tengok sini. Kita tengok mana positif, negatif. Okay. Okay, Mg ni lebih negatif. Lebih negatif ini maknanya dia adalah ejen pengoksidaan yang lebih lemah. Okay. Tengok sini. Lebih negatif maknanya lebih negatif maknanya lebih negatif. Lebih negatif maknanya dia sebenarnya ejen penurunan. Lebih negatif dia ejen penurunan. Okey. Tetapi sekarang ini okey, dia berada negatifnya. Okey. Okey, kita letak satu-satu dulu ni. Selesai ni. Cikgu buat bulat dulu ni. Okey, ni Mg2 plus kan? Cikgu pun letak sini. Ni Cu, dia duduk sini. Okey. Lepas tu tanda negatif. Bila negatif ini, maknanya ia adalah sepatutnya ia adalah ejen penurunan. Bila positif, ia adalah ejen pengoksidaan. Okey. Betul ke tidak? Okey. Cu ni duduk di bawah ejen pengoksidaan. Betul tak? Kita pun tengok. Betul tak Cu duduk di bawah ejen pengoksidaan? Salah. Cu ni duduk di bawah ejen penurunan. Betul tak Mg ni duduk di bawah ejen penurunan? Salah. Dia duduk di bawah ejen pengoksidaan. Kalau kedudukan tak betul gitu, maka kita boleh buat kesimpulan tindak balas tidak akan berlaku. Boleh? Boleh faham tak situ? Boleh faham ke tidak? Boleh. Boleh. Boleh Boleh belakang. Okey. Jadi bila kita nak kata kenapa dia tidak berlaku, so kita boleh tengok buku teks. Buku teks katakan sekarang ni open have ni dulu. Okey. Sekarang kita tengok buku teks. Okey. Dia kata inok kuprum lebih positif daripada inok magnesium. Okey, kuprum ialah ejen penurunan yang lebih lemah. Dia guna penurunan yang lebih lemah. Okey, sebab apa? Sebab dia nak turunkan Mg. Dia nak turunkan Mg, di mana Mg kena plus 2E. Okey, jadi tetapi dia lebih lemah. Okey, berbanding magnesium. Maknanya dia ejen penurunan yang lebih lemah berbanding magnesium. Kalau dia lebih lemah daripada magnesium, bolehkah dia menurunkan magnesium? Okey, contoh ejen penurunan maknanya dia kena turun. Okey, maka atom kuprum sukar untuk membebaskan elektron bagi membentuk ion kuprum. Maknanya kenapa dia perlu bebas? Sebab dia nak bertindak sebagai ejen penurunan. Ejen penurunan adalah bahan yang mengalami proses pengoksidaan. Okey, jadi kuprum tidak mengalami pengoksidaan. Okay. Manakala inok magnesium ni lebih negatif. Okey, bila lebih negatif maknanya ia sepatutnya bertindak sebagai ejen penurunan. Okey, tetapi di sini dia duduk under ejen pengoksidaan. Dia duduk di under ejen pengoksidaan. Okay, Mg ni. Okey, jadi kat sini kalau kita nak kata kat sini, okey, Mg ni duduk di under ejen pengoksidaan. Okey, jadi magnesium ini ialah ejen pengoksidaan yang lebih lemah berbanding ion kuprum. Bila dia ejen pengoksidaan yang lebih lemah, maka dia sukar, ion Mg2+ sukar untuk menerima elektron bagi membentuk atom magnesium. Maka Mg tidak mengalami tindak balas penurunan.
Okey, boleh. Dan tindak balas penyesaran tidak berlaku antara ejen penurunan lemah dengan ejen pengoksidaan lemah. Okey, boleh? Okey. Cuba buat yang ni dah rasa okey. Boleh buat tak yang ni? Kalau kita tengok jadual E-note yang kita ada, cuba tengok ni. Yang ni. Jadi ni kan. Lepas tu yang ni. Jadi ni. So cuba kita tengok. Cr2O7 2 minus. Okay. Dapat tak? Cr2O7 2 minus. Tak tulis sama-sama dengan cikgu ni. Ada pen, ada kertas kat depan tu. Boleh? Jadi ambil sekarang ni, ambil E-note Cr2O7 2 minus. Tambah 14H plus, tambah 6E. Okey, hasil dia 2Cr3 plus 7H2O. E-note dia sama dengan berapa? E-note dia sama dengan positif 1.33. Kemudian kita ada klorin Cr2 plus 2E. Okey. Dia akan jadi 2Cl minus. Okey. E-note dia berapa? E-note dia adalah sama dengan positif 1.3 net. Okey. Tulis belakang dah. Okey, sekarang kita buat macam mana nak tahu ada tindak balas ke tidak, Okey, dia kata, adakah tindak balas berlaku? Okey, adakah tindak balas berlaku? So, kita buat dulu persamaan. Okey, so kita ada Cr2O7 2 minus plus 14H plus. Okey, kemudian plus 6E dia bagi kat situ. Hasilnya adalah, okey, tindak balas berbalik kat situ. Kita ada 2 Cr3 positif tambah 7H2O. Maka E-note kat sini adalah sama dengan positif 1.33. Okey. Manakala Cr2 plus 2E, okey, hasilnya adalah 2Cl minus. Okey, E-note-nya adalah sama dengan positif 1.36. Okey, boleh. Okey, lepas buat petok. Buat petok, buat rumah dia. Okey. Buat ke tak tu? Okey. Lepas tu garis tengah. Ini adalah ejen pengoksidaan. Ini adalah ejen penurunan. Kita pun tengok E-note pula. E-note pula. Okey. Sebelum pada ni kita bulat dulu. Okey. Ni Cr2O7 2 minus. Lepas tu kita ada Cl minus duduk sini. Okey. Kita tengok kedudukannya di tempat yang betul ke tidak. Kita pun tengok E-note. Kita tahu kan antara 1.33 dengan 1.36 mana lebih tinggi? 1.36 lebih tinggi. Maknanya 1.36 ini dia lebih positif. Lebih positif ni maknanya dia lebih cenderung untuk bertindak sebagai ejen pengoksidaan. Ni pula
dia adalah kurang positif. Kalau kurang positif, ia bertindak sebagai ejen penurunan. Boleh? Jadi kita pun tengok. Kalau kurang positif sebagai ejen penurunan. Okey, kita pun tengok sini. Okey, Cr2O7 duduk under mana? Ejen pengoksidaan. Cr2 sepatutnya duduk, Cl- sepatutnya duduk di bawah mana? Duduk di bawah ejen pengoksidaan. Tapi sekarang dia duduk di under ejen penurunan. Maka boleh tak tindak balas ini berlaku? Tidak boleh. Okey. Boleh fahamkan dah tu? Boleh. Boleh semua cikgu Husin lah. Boleh. Saja tingkat kelima lah ni kan. Memang cikgu tanya bila cikgu Google Meet dia tahun lepas pun boleh. Cikgu rakam video pun semua. Mari tahun ni, Allahu Akbar. Banyak dia tak tahu. Sedangkan esok karang dah. Jadi awak jangan buat lagu tu ni. Kita tak tahu akan depan lagu mana. Akan datang lagu mana. Maka kalau tak faham kena tanya ni. Okey. Sekarang kita tengok yang kedua. Yang kedua berlaku ke tidak tindak balas? Cuba buat, berlaku ke tidak tindak balas yang kedua tu? Kita sekarang nak tentukan tindak balas berlaku ke tidak. Berlaku ke tidak tindak balas? Berlaku. Okay, so kita tengok satu-satu ni, satu-satu. So kita tengok, kita tengok inuk. Cikgu pula duduk sini belakang ni. Awak ambil inuk ke apa dia ambil? Inuk ke apa dia? H2O2 tu kan? Tu tak? Tengok molek. Persamaan dia macam mana? Okey. Persamaannya adalah H2O2 plus 2 Br tolak tambah 2 H plus menghasilkan Br2 tambah 2 H2O. Okey, so sekarang kita tengok. Satu-satu dia punya inuk dia ni. Inuk yang pertama, kita tengok H2 ni. Ambil satu-satu H2. So, kita akan ada H2O2 kat situ, hidrogen peroksida plus 2H plus 2E hasilnya adalah 2H2O di mana inuk dia adalah sama dengan positif 1.77. Okey. Kemudian kita tengok satu lagi kita ambil apa dia? Kita ambil Br2. So, kita ada kat sini satu lagi adalah Br2 plus 2E. Okey, menghasilkan Br minus, 2 Br minus di mana inuknya adalah sama dengan positif 1.07. Okey. So, selesai. Kita ambil data daripada situ. Kita pun pergi tengok kepada soalan. Okey, soalan. Okey, jadi persamaan ini kita buat semula lah. Okey, kita buat semula. Yang ni kita buat naik. Katakanlah cikgu ambil kan. Cikgu ambil, kita ambil satu-satu. So, H2O2. Okey, so kita ada plus 2H plus. Okey, plus 2E. Semua tengok dekat jadual ni. Okey, 2H2O. Di mana inuknya adalah sama dengan positif 1.77. Okey, boleh. Kemudian yang kedua kita ambil yang Br pula. Okey, so Br2 plus 2E. Okey, hasilkan 2 Br minus di mana inuknya adalah sama dengan positif 1.07. Kita pun buat rumah. Okey, kerak dua sini buat rumah. Sebelah sini mesti ejen pengoksidaan. Sebelah sini ejen penurunan. Okey, lepas tu kita tengok nilai. Nilai inuk. Antara positif 1.77 dengan positif 1.07, okey, yang mana lebih positif? Hak ni lebih positif.
Jadi yang ni lebih positif. Okey. Lebih positif ini dia lebih cenderung untuk bertindak sebagai ejen pengoksidaan. Okey. Okey, dia lebih cenderung untuk bertindak sebagai ejen pengoksidaan. Yang ni pula dia kurang positif. Bila kurang positif, dia lebih cenderung untuk bertindak sebagai ejen penurunan. Kita pun tengok betul ke tidak. Okey, soal lagi kita tengok. H2O2. H2O2 duduk under ejen pengoksidaan. Sebab tu kita ada Br minus. Br minus duduk di under penurunan. Kita pun tengoklah. Okey. H2O2 ejen pengoksidaan. Betul. Ejen pengoksidaan. Br minus duduk under ejen penurunan. Betul. Ejen penurunan. Maka tindak balas berlaku. Tindak balas berlaku. Okey. Ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya? Ada tak? Tak ada? Tak ada. So, jawab yang ni. Cuba jawab soalan A dulu. Alia faham ke Alia? Alia Patricia. Boleh follow ke? Ya, cikgu. Boleh. Boleh. Faihana? Boleh, cikgu. Amni? Boleh cikgu. Boleh. Alia Farhana? Boleh cikgu. Boleh. Okey, dia ada dia. Cikgu tak ingat. Ada, Cikgu boleh tak ingat. cikgu. Boleh. Okey. Nazira? Nadira 5 Aisyah? Tak ada ke? Nazifah Tak ada nama cikgu. Nadira. Mai sebut kan? Tak ada. Tak ada. Nadira tak ada. Nadira. Siapa nama Nan apa? Nazifah. Nazifah. Nazifah, okey Nazifah. Boleh faham? Okey. Okey. Cuba jawab soalan ni. Cuba jawab soalan ni pula.